Okey, kelas kita sambung kepada 4.2, subtopik dalam bab 4. Untuk objektif hari ini, kita akan membincangkan mengenai macam mana nak bagi contoh penggunaan penyataan function sama ada dalaman ataupun kita panggil built-in, dan yang kedua dihasilkan sendiri ataupun user define. Okey, kita tengok dulu penggunaan penyataan function. Okey, function ni dia terbahagi kepada dua, built-in dengan user define. Okey, built-in ni dah sedia ada dalam pengatur cara tersebut. Kalau user define ni, pengatur cara tu akan define ataupun hasilkan function dia sendiri. Okey, untuk kedua-dua fungsi dia sama, iaitu dia melakukan tugas yang khusus. Okey, yang pertama kita tengok dulu untuk function dalaman ataupun built-in. Okey, yang ni sedia ada dan disimpan dalam library bahasa pengaturcaraan tersebut. Untuk kod sumber dia memang dah ada built-in dalam tu. Yang ni kita tak boleh lihat. Dia punya intipati kod tu kita tak boleh lihat. Tapi kita tahu fungsi dia apa. Okey, setiap built-in function dia mempunyai nama yang deskriptif ataupun nama yang mencerminkan tugas tersebut, tugas function tersebut. Okey, kalau dalam Python, fungsi input dengan output adalah built-in. Kita cuma panggil je fungsi output dengan input tu. Dia memang dah sedia ada dalam kod pengaturcaraan Python. Okey, ini adalah contoh penggunaan built-in. Okey, yang paling ketara kita paling banyak guna sum, max, min dengan index. Okey, kalau yang ni, contoh yang ni, dia bagi satu jadual iaitu jumlah markah yang tertinggi dengan yang terendah untuk 4 mata pelajaran BM, BI, Math dengan Sains. Kita ada nama murid, kita ada ID murid. Okey, untuk kod dia, semua markah disimpan dalam senarai. Senarai ni setiap murid tu dia ada senarai markah dia tersendiri. Okey, kedua, nama semua murid disimpan dalam satu senarai. Kita ada senarai pertama dengan senarai yang kedua. Okey, jumlah markah untuk setiap murid. Senarai markah dihantar ke built-in function sum dan nilainya dipulangkan itu jumlah markah yang disimpan dalam pemboleh ubah yang sepadan. Contohnya jumlah 1, kita sumkan murid 1. Kita tengok murid 1 ke atas ni. Kita ada 87, 70, 80 dengan 78. Fungsi sum adalah dia menambahkan ke semua markah untuk murid 1 ni. Nanti nilai yang dia akan pulangkan adalah jumlah hasil tambah untuk semua markah murid 1. Itu fungsi sum. Okey, untuk dia cari maksimum markah, kita tengok yang tertinggi apa, yang terendah apa. Kita gunakan function max dengan min. Kalau max ni nanti dia akan pulangkan nilai markah yang tertinggi. Kalau min dia akan pulangkan nilai markah yang terendah. Okey. Jumlah ni dia letak dalam satu list. Okey, tadi kan dia kira jumlah, dia letak dalam satu senarai yang baru, list. Lepas tu dia carilah maksimum dengan minimum. Okay, untuk min dengan max. Okey, untuk fungsi ataupun function index, okay, dekat sini dia akan jumlahkan indeks yang tertinggi. Indeks mana yang tertinggi? Kalau indeks ini kosong, indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4. Okey, untuk indeks dia akan pulangkan jumlah mana yang tertinggi. Dia pulangkan nilai indeks, bukan pulangkan jumlah markah yang tertinggi tu. Di mana markah tu berada dalam senarai indeks dia, itu yang akan dipulangkan oleh fungsi indeks. Okey, ini adalah output untuk yang ni. Okey, tadi kan kita nak cari murid yang paling tinggi. Okey, untuk yang ni Chong Li Ying mendapat markah 334. Okey, hasil tambah ni Chong Li Ying ni lah yang paling tertinggi. Okey, kalau terendah pula Dennis adalah yang terendah. Okey, yang kedua adalah fungsi yang dihasilkan sendiri ataupun kita panggil sebagai user define. Okey, user define ni pengatur cara tu sendiri yang tulis. Awak lah, kalau awak yang tulis kod tu, awak yang nyatakan apa function awak, apa nama, apa fungsi dia. Okey, ditulis
lazimnya user define ni ditulis kerana tiada dalam built-in. Kalau kita nak guna, contohlah, kita nak buat satu fungsi untuk kira luas untuk segi 4. Okay, dia tak ada dalam built-in. So, kamu kena hasilkan function tu sendiri. Okay, ini contoh untuk user define. Okay, ini kod yang kita ada. Fungsi yang mengira kuasa 2. Okay. Dia gunakan define kuasa 2x. Dia akan return, dia bagi nilai x darab dengan x. So, apa nilai yang kamu bagi dekat pemboleh ubah x ni, dia akan darabkan. Contohlah kamu letak 2. So, 2 darab dengan 2, kita dapat 4. So, maksudnya 2 kuasa 2 sama dengan 4. Okay. Kita tengok dia punya input macam mana. Dia bagi satu pemboleh ubah norm. Dia bagi satu integer, ini adalah jenis data dan input. Masukkan satu nombor. Okay, macam mana kamu nak guna function ni? Okay, kamu nyatakan satu lagi pemboleh ubah. Okay, dalam kurungan kamu panggil. Ni, kamu panggil function kuasa 2 ni. Okay, yang x ni kamu ganti dengan norm. Norm adalah yang input yang kita masukkan dalam input ni. So, dia akan pegang nilai norm. So, apa-apa yang kamu masukkan dalam input kuasa 2 ni, function ni akan kira. Okey, dia akan print kuasa 2 bagi nombor yang kamu masukkan adalah norm kuasa. Ini adalah boleh ubah yang memegang nilai yang selepas kita gunakan function ataupun selepas didarab dengan nombor yang sama. Okey, output dia, contohlah kamu masukkan 2. Kuasa 2 bagi 2 adalah 4. Okey, kalau kamu masukkan 5, kuasa 2 bagi 5 adalah 25. Sebab 5 darab dengan 5. Okay, ini user define function yang kedua. Ini adalah untuk memulangkan nilai besar sebelah kiri, besar di kiri dan nombor kecil di kanan. Okay. Contohnya, nombor besar, dia namakan function dia sebagai besar kecil, xy. Dia punya parameter ataupun argument yang dia terima ada 2, x dengan y. Okay. Lepas tu, dia punya intipati untuk function tersebut, kalau x lebih besar daripada y, dia akan returnkan x dekat depan, y dekat belakang. Selain daripada tu, maksudnya x lebih besar daripada y, dia akan letak y kat depan, x kat belakang. Okay, itu adalah function ni. Okay, macam mana kamu nak guna? Kamu panggil. Mula-mula kamu masukkan dululah input A apa, input B apa. Okay, lepas tu baru kamu gunakan function yang kamu dah built-in, dah define tadi, yang kamu dah cipta. Okey, kamu letakkan besar kecil. Okey, dalam function ni kamu letakkan A dengan B yang kamu masukkan dalam input. Okey, lepas tu kamu print. Nombor besar adalah nombor besar. Yang besar ni. Pemboleh ubah untuk yang besar dia letak kat sini. Kalau nombor besar, dia akan lebih besar daripada yang kecil. Okey, apapun nombor yang berada dekat A besar dengan kecil ni akan keluar di sini. Okey, contoh dia punya output, okay, kamu masukkan nombor 6, lepas tu nombor kedua 9. Okay, nombor 9 akan berada di depan sebab dia lebih besar. So, lebih besar daripada 6. Okay, kita tengok persamaan dengan perbezaan. Okay, kalau built-in function, dia akan datang sekali dengan bahasa pengaturcaran. Memang sedia ada dalam bahasa pengaturcaran tersebut. Okay, ini perlu argument. Kita perlu masukkan argument. Argument adalah benda yang berada dalam kurungan selepas nama function tersebut. Okay, nama yang unik, deskriptif, terpelihara dan tidak boleh diubah. So, kamu tak boleh ubah. Kalau tadi tu sum A. Kamu tak boleh guna function sum tu sebab dia bukan function sum A. Dia cuma gunakan nama sum saja. Okay, kod sumber tidak boleh dilihat. Okay, intipati ataupun kod sumber untuk sum tu kamu tak boleh lihat. Kamu cuma boleh guna, panggil saja. Okay, untuk user define, dia punya perbezaan, dia ditulis oleh pengatur cara. Okay, dia boleh ada ataupun tak ada argument. Okay, boleh diberikan sebarang nama yang tidak bercanggah dengan kata kunci dalam bahasa pengaturcaraan. Okay, ini dia kena unik lah nama dia, jangan sama dengan sum. Kalau sum tadi akan menggunakan sum yang built-in tu. Kod sumber boleh dilihat dan diubah. Disebabkan yang ini kamu buat sendiri, so kamu boleh lihat, kamu boleh ubah. Okay, untuk persamaan dia mempunyai nama di bahagian pengepala. Depan tu, sebelum kurungan tu ada nama dia. Okay, dia mempunyai badan. Badan dia
apa benda yang kamu nak return, segala value yang kamu nak return berada di badan. Okey, dia mempunyai penyataan return. Return ni sebab dia nak pulangkan nilai. Fungsi untuk function ni dia kena pulangkan nilai.